Hah? Bukan sirah. Hah? Ya. Tinggal cuci mata je. Buat wuduk. Sekejap je. Ni kita buat wuduk. Apa? Sana? Ya. Tak nampak. Apa dia? Tak apa, tak apa. Okey. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah. Jadi pada malam ini memandangkan kita semakin hampir dengan bulan Ramadan, maka pada malam ini eloklah sama-sama kita bercakap berkaitan dengan ibadah puasa yang akan kita laksanakan itu. Ya. Namun begitu kita takkan lari daripada bercakap tentang sirah dan juga sejarah Islam. Kat sini. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebelum kita bercakap tentang bulan Ramadan ini, mari kita undur beberapa langkah ke belakang, melihat peristiwa Isra' dan Mi'raj yang telah kita sambut beberapa minggu yang lalu. Isra' dan Mi'raj itu mempunyai kaitan yang cukup rapat dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau kita lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat bersama dengan para anbiya di masjid tersebut, ya, di Baitul Maqdis, maka bila keluar tu, sebelum dia diisrakan, sebelum dia dimi'rajkan, malaikat Jibril telah menunjukkan kepada Nabi, menawarkan kepada Nabi dua jenis minuman.
Satu minuman namanya susu, satu minuman namanya khamar ataupun arak. Ya. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi SAW telah memilih susu, dia tak pilih arak. Bila Nabi memilih susu, maka Jibril alaihissalam telah mengungkapkan satu kata-kata yang sangat hebat. Apa dia? Engkau telah memilih fitrah. Itu hudita. Hudita ini kalau dalam bahasa Arab tak boleh diterjemahkan dengan memilih. Engkau telah diberi hidayah, hudita. Ya, kalau hadaita, engkau memberi hidayah. Kalau hudita, engkau telah diberi hidayah. Alal fitrah, engkau telah diberi hidayah oleh Allah untuk memilih fitrah. Iaitu kata-kata Jibril alaihissalam. Di sini kita perlu merenung, mengapa Nabi memilih susu dan mengapa dia tidak pilih arak? Adakah kalau Nabi memilih arak pada ketika itu dia berdosa? Tak juga. Sebab apa tak berdosa? Sebab pada masa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku, tasyrik pensyariatan pengharaman arak belum lagi berlaku. Arak itu diharamkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Ya, peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi maknanya tidak ada sebab. Kalau kita nak kata Nabi tak pilih arak kerana haram, bukan dia. Sebab kalau dia pilih arak pun tak berdosa waktu tu. Sebab tak ada pensyariatan arak pada waktu tersebut. Tapi Nabi dia memilih susu. Sebab itu Jibril alaihissalam memberikan satu komen, hudita alal fitrah. Engkau telah diberi petunjuk oleh Allah untuk memilih fitrah. Nampak? Ya. Jadi apa itu fitrah? Fitrah ini takrifannya disebut oleh segelintir ulama. Dia adalah suatu perasaan, ya, di dalam hati manusia, yang mana perasaan itu datang daripada hati yang bersih untuk memilih sesuatu yang suci dan sesuatu yang dekat dengan takwa. Itu fitrah. Ya. Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW dalam satu hadis dia kata apa? Ada 10 perkara yang mana dia adalah fitrah manusia. Kan? Apa dia? Antaranya dia kata apa? Dia kata mencukur misai, fitrah manusia. Kan? Siapa nak biar misai dia berjebek gitu tak, sampai tutup bibir bawah ni bertutup, misai dia ke bawah gitu. Jadi secara fitrahnya siapa pun bernama manusia yang waras, pasti dia akan cantikkan misai dia. Itu. Gitu juga memotong kuku. Nabi kata memotong kuku ialah sebahagian daripada fitrah. Sebab apa? Kalau manusia itu waras, masih lagi bernama manusia, pasti dia akan memotong kuku dia. Tak tergamak kita tak nak pergi majlis perkahwinan, makan depan ramai, tengok-tengok kuku kita hitam gitu. Ataupun kita ni nak jadi pengantin, betul tak? Jadi pengantin kan tangan letak atas peha tu. Takkan masa tangan letak atas peha tengok kuku hitam. Kan secara fitrahnya memang kita akan potong kuku kita. Kita akan bersihkan kuku kita. Kan? Apa lagi Nabi sebut? Mencabut bulu ketiak. Nabi kata ia sebahagian daripada fitrah. Ya, tanyalah mana manusia pun nak bulu ketiak kita panjang sampai ke siku. Betul? Pernah jumpa orang bulu ketiak sampai ke siku? Tak ada. Ya, secara fitrahnya walaupun orang rumah kita tak bising,
Itu Umar kita ikut abang lah bang. Itu tak kita secara fitrahnya tak elok macam ni kan, kita akan ambil ya pisau cukur ke ataupun guna tangan kita rentap gitu, baru kita balik rumah. Malu kita bulu ketiak tak bercukur, bulu ketiak biar panjang sampai ke siku, secara fitrahnya kita akan potong ya. Begitu juga membersihkan bulu hari-hari, secara fitrahnya kita akan bersihkan tempat tu walaupun kita tak ada isteri ya tu. Sebab kita tahu tak berapa cantik kalau bulu hari-hari macam hutan Amazon kan. Kita akan bersihkan, kita akan cukur ya. Jadi makna fitrah tu apa dia? Fitrah itu ialah satu perasaan dalam jiwa kita untuk memilih sesuatu yang bersih dan dekat dengan takwa. Semua orang ada benda ni ya. Dan Nabi SAW dalam satu hadis dia isyaratkan apa dia? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua kanak-kanak yang dilahirkan di atas fitrah. Maknanya masa kita zaman kanak-kanak lu, kita keluar daripada perut mak kita, memang fitrah kita bersih semua. Bila bersih apa dia? Bila fitrah kita bersih, sebab itulah kita akan memilih susu mak kita. Bila fitrah bersih, kita akan memilih sesuatu yang bersih. Bila fitrah kita telah dikotorkan dengan dosa dan maksiat, ketika itu kita akan rasa tawar dengan benda-benda yang bersih. Kita akan cari benda kotor. Itu yang Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak kecil yang dilahirkan di atas fitrah. Tetapi ibu bapanya lah yang yuhawidanahu, yang meyahudikan dia, yunassiranahu, yang juga menasranikan dia, yumajjisanahu, yang akan memajusikan dia. Mak bapak dia yang akan mengotorkan fitrah budak ini, sehingga budak tu nanti akhir sekali membesar perangai jadi macam Yahudi, perangai jadi Nasrani. Padahal masa dia keluar daripada perut mak dia tu fitrahnya bersih. Jadi bila fitrah bersih, sebab tu kita tengok muka baby, kita rasa nak tengok, suka tengok muka budak ni kan. Tapi kadang-kadang bila kita tengok muka orang dewasa, menyampah aku tengok muka kau. Faham tu? Sebab bila fitrah dia dah rosak, kita nak tengok pun tak sedap. Dia pun takkan buat benda-benda yang elok-elok. Ada benda elok dengan benda tak elok, dia akan pilih benda tak elok. Nampak tu ya. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW ketika Isra Mi'raj tu, dia pilih susu, dia tak pilih arak, bukan kerana arak tu haram, tetapi oleh kerana fitrahnya tu bersih, maka automatically dia pilih susu. Sebab susu itu lebih bersih daripada arak. Minum susu dia tidak memabukkan, bahkan di dalamnya ada protein yang baik, boleh memberi kesan yang baik. Ada peminum arak walaupun tak haram, tetapi bila kita tahu arak ni apa kesan dia, secara fitrahnya kita akan tolak. Jadi maknanya bila kita bersih fitrah, maka kita akan jadi manusia yang memilih kebaikan, memilih takwa, memilih sesuatu yang diredai oleh Allah. Ya. Tapi tuan-tuan, itulah, bila kita ni walaupun lahir fitrah kita bersih, kita ni ibarat air yang turun daripada gunung. Ya. Air turun daripada gunung, kita tengok bersih dia kan, sampai kita tadah lah air gunung nak jadikan air ubat, betul tak ya? Tapi bila air ni jatuh, dia akan lalu tanah hitam. Dia lalu tanah hitam, air ni kan jadi hitam kan. Dia pergi depan lagi, dia lalu kawasan lumpur, air tu akan berlumpur. Kemudian dia lalu pula kawasan kilang pula, lagilah air tu akan jadi hitam legam. Sementara dia nak sampai ke laut tu, air tu dah tak ada putih dah. Begitulah ibaratnya kita atas dunia ni. Masa kita lahir hari tu, fitrah kita bersih sangat. Tapi bila kita dah mula menjejakkan kaki ke atas dunia ini, macam-macam tanah kita pergi, macam-macam tempat kita pergi, macam-macam perkara kita buat, macam-macam kegiatan kita lakukan, sedikit demi sedikit hati kita menjadi hitam dan gelap, dan fitrah itu sedikit-sedikit akan mati. Sebab itu kita tak heran ya, macam mana Amerika
Dia boleh letupkan bangunan PWTC dia tu, ya. Dan bila dia letupkan tu, yang terkorban ni adalah manusia yang cukup ramai. Dia buat begitu semata-mata nak tunjukkan bahawa orang-orang Islam itu ialah pengganas-pengganas. Dia tuduhlah yang letupkan PWTC itu ialah orang Islam. Tengok ni orang Arab gini. Dia sekadar itu saja untuk menghalalkan dia masuk ke Afghanistan. Dia sanggup bunuh rakyat dia sendiri. Sedangkan kalau fitrah manusia bersih, dia tak macam tu. Fitrah manusia yang bersih, dia akan membawa manusia itu kepada berkasih sayang, kasih kepada sesama manusia, ya, kasih secara fitrahnya. Dia yang benci membenci ni sampai sanggup bunuh membunuh, bila fitrah kita itu sudah dikotori, pasti kita akan memilih benda yang tak elok. Dia akan ke sana, ya, dia akan ke sana. Kita tengoklah dalam kehidupan kita ni, berapa banyak manusia yang di hadapan dia ada benda yang baik, dia tak pilih. Dia nak juga pilih benda yang tak baik. Kita pun heran, cuba ngapa kamu pilih benda ni? Ya, tuan-tuan tengok ya, seorang suami dah ada isteri dah. Isteri dia tu bekas ratu lah tu, bekas ratu. Mana bekas ratu ni cantik lah itu. Kulitnya, hidungnya boleh sangkut hanger tak jatuh ha? Isteri dia punya cantik, solehah pula tu itu. Ya, dengan tiap-tiap malam qiyamulailnya, alhamdulillah bagus isteri dia. Tapi suami ni mungkin agaknya bila banyak bekerja di luar, terlibat dengan berbagai kegiatan, makan benda-benda yang tak bersih, tengok benda-benda yang tidak halal, hati sikit-sikit jadi hitam, legam, dan akhir sekali fitrah mati. Bila hati suami ni fitrah dia mati, dia tak pandang dah isteri dia yang cantik tu. Dia lebih pandang siapa? Dia lebih pandang wanita-wanita di luar. Walaupun wanita di luar tu walaupun cantik, belum tentu lagi jadi sebaik isteri dia. Dia lebih suka pandang isteri orang daripada pandang isteri dia. Sebab apa tu? Secara fitrahnya kita akan pandang isteri kita dan isteri kita. Dia lahirkan anak kita, berapa banyak anak kita dia lahirkan. Ya, masa dia lahirkan anak kita tu, berapa sakitnya dia, bukan seorang, kadang-kadang perut dia dibelah, itu punya sakitnya. Secara fitrahnya kita kesiankan dia, kita kasih kat dia. Tapi bila fitrah dah mati, kita tak akan teringat benda-benda tu. Nampak yang lebih cantik, yang lebih muda, kita akan ambil yang itu, tinggalkan isteri. Kita berniaga, macam mana awak boleh jadi begini? Nampak? Ya. Kalau kita masuk ke penjara, kita tengok orang-orang yang terlibat dengan rasuah, orang-orang yang terlibat dengan penipuan ni, bukan orang-orang yang pendapatan mereka 750 sebulan. Mereka ni pendapatan mereka 70.500 sebulan. Tetapi yang inilah yang banyak terlibat dengan korupsi, dengan jenayah-jenayah kola putih. Sebab apa tu? Sepatutnya alhamdulillah lah, gaji dah banyak, nak buat apa tu kalau kita dapat 70.000 tiap-tiap bulan, 70.000, apa benda kita nak beli? Tapi kita tengok mereka ni, ya Allah, dia tak pandang 70.000 tu. Yang dia pandang ialah apa keuntungan aku dapat kalau aku berjaya rasuahkan orang ni. Apa keuntungan kalau aku dapat kalau aku boleh tanda tangan tender ni, apa aku akan dapat? Dia tak pandang lah 70.000 yang dia dapat secara bersih. Sebab apa? Fitrah dah mati. Ini bahayanya bila fitrah itu mati. Manusia ni akan jadi macam binatang. Dia akan jadi binatang. Jadi Allah Ta'ala, dialah yang mencipta manusia. Dia tahu apa yang boleh merosakkan fitrah manusia dan apa yang boleh mensucikan fitrah manusia. Jadi Allah Ta'ala dia sayang kepada kita semua. Ya, dia mahu supaya kita ni jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Nak bahagia di dunia, mestilah penduduk di planet ini orangnya bersih fitrahnya. Dia kena begitu. Kalau tidak, dunia ni akan jadi neraka dunia lah tuan-tuan, bila manusia fitrahnya mati. Ya. Jadi sebab itu Allah Ta'ala mahu dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang fitrahnya hidup. Dan Allah tahu bahawa manusia ini bukan senang nak mempertahankan fitrah dia. Sebab itu
itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dia kepada kita, dia adakan untuk kita bulan Ramadan. Ya, dia wujudkan untuk kita bulan Ramadan, satu bulan untuk mereka yang fitrahnya sudah malap, boleh kilatkan balik di bulan Ramadan ini. Ya, untuk mereka yang sudah terpadam fitrahnya, sebulan Ramadan ni boleh agenda-agenda, program-program yang Allah Ta'ala atur tu cukup untuk membersihkan semula fitrah kita. Nampak tu ya, sebab Allah Ta'ala ni dia yang buat hati kita, dia tahu macam mana hati manusia ni boleh dibersihkan. Kita tak boleh guna akal kita ya, nak bersihkan hati kita tak boleh guna akal kita. Kita kena guna cara yang Allah Ta'ala tunjuk. Dan kadang-kadang cara yang Allah Ta'ala tunjuk tu bagi kita adalah mudahnya. Walaupun mudah, walaupun sedikit, tetapi Allah lebih tahu inilah caranya untuk membersihkan fitrah kita. Ya, sebab itu dalam ayat itu Allah Ta'ala kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan kepada kamu akan siam, akan puasa, seperti mana telah difardukan kepada orang-orang dahulu kala. Nampak? Siam ini, puasa ini satu produk yang sangat baik. Sebab apa saya kata sangat baik? Sebab dia satu produk yang telah digunakan oleh orang-orang dahulu kala. Nampak tak? Ya, kita ada satu produk minyak cakapak. Tengok minyak cakapak. Saya rasa minyak cakapak ni dia dah ada dalam pasaran sebelum saya dilahirkan lagi. Ya. Sampai sekarang bila sakit perut, minyak cakapak. Itu, kaya dah Cina tu. Ya, padahal banyak lagi minyak-minyak yang lain, tapi tak sebutlah minyak cakapak. Sebab apa tu? Sebab apa generasi dulu sampai sekarang guna? Sebab kita tahu dia produk yang baik. Ya, dia satu produk yang baik. Tengok kereta Mercedes. Sampai sekarang orang guna lagi. Morris Minor orang tak guna dah. Pernah tengok kereta Morris kan? Saya dulu bapak pakai Morris dulu. Ya, tak ada dah. Semua orang kata Mercedes bagus, Volvo bagus. Dulu pun guna, sekarang pun guna. Jadi bila produk itu bagus, maka dia akan berterusan penggunaannya. Begitu juga puasa. Allah kata apa? Aku fardukan kepada kamu puasa. Puasa yang mana ya Allah? Puasa yang sangat baik, yang telah diguna pakai oleh orang-orang dahulu kala. Orang-orang dahulu kala sebelum kamu banyak yang rosak fitrahnya, lalu aku berikan kepada mereka satu alat untuk bersihkan balik fitrah itu, namanya puasa, dan mereka berjaya. Dan oleh kerana produk itu berjaya membersihkan fitrah mereka, yang jahat jadi baik, yang baik jadi lebih baik, maka aku dengan penuh kasih sayang berikan kepada kamu produk ini untuk kamu gunakan juga. Nah, ambil kamu puasa. Jadi kita beruntung, Allah yang maha bijaksana, dia sendiri memilih untuk kita satu produk yang terbaik, yang telah berjaya membersihkan fitrah manusia yang telah dikotorkan. Jadi sebab tu kita kena rasa syukur bila dapat berjumpa dengan siam Ramadan ini. Kita kena bersyukur. Sebab apa? Kita dapat satu produk yang terbaik. Ibarat kita ya, dalam pasaran ni ada banyak produk, tiba-tiba kita dapat produk yang terbaik, sudah pasti kita akan gembira. Jadi sebab itu bergembiralah bila kita dapat berjumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat ni, katanya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang bertakwa. La'alla ini, perkataan la'alla, kalau tengok terjemahan dalam Quran, memanglah dia sebut terjemah Melayunya mudah-mudahan. Ya, sebenarnya dalam bahasa Arab, perkataan mudah-mudahan dalam bahasa Arab ada dua. Satu mudah-mudahan yang boleh didapati, satu lagi mudah-mudahan yang tak mungkin boleh didapati. Mudah-mudahan yang tak mungkin boleh didapati, dalam Quran dia guna perkataan laita, lam yata. Sebab tu dalam surah Al-Mulk kita baca apa? Ya laitani kuntu turaba, ya laitani,
Kan bila ahli neraka tu tengok seksaan api neraka, dia kata apa? Ya laitani, harap-haraplah aku ni jadi tanah, tak payah diperiksa, tak payah dihisap, harap-harap aku jadi tanah. Harap-harap dekat situ, harap-harap yang tak mungkin dapat, sebab semua manusia akan diadili di akhirat nanti. So dia guna laita. Jadi bila Quran guna laita, bermakna itu harap-harap yang tak mungkin dapat ditunaikan. Tapi kalau la'alla, sebab tu dalam ilmu nahu, dalam ilmu grammar Arab dia panggil laita li tamanni. Laita itu untuk pengharapan yang tak mudah dapat. La'alla li taraji, la'alla untuk pengharapan yang boleh dapat. Jadi Allah kata apa? La'allakum tattaqun, dengan kamu berpuasa kamu boleh dapat takwa. Gitu. Allah guna la'alla, dia tak guna laita. Maknanya Allah sebagai Tuhan yang maha bijaksana, dia tahu manusia ni dengan puasa itu mereka akan boleh jadi orang yang bertakwa, orang yang bersih hatinya, orang yang bersih fitrahnya. Allah tahu. Nampak? Jadi oleh kerana Allah tahu puasa ni boleh membawa kita bersih fitrah, maka kita kena bertanya kepada Allah, bagaimana caranya ya Allah? Bagaimana caranya? Sebab kami ni puasa dah banyak kali dah, tapi tak sampai kepada takwa tu. Perasan tak kita punya puasa sebelum ni sampai ke tidak kepada takwa? Ya, takwa-takwa ni apa dia? Takwa-takwa ni ditakrifkan oleh Sayyidina Ali. Dia kata apa? Orang bertakwa ialah orang yang senantiasa melihat segala amal perbuatannya untuk bekalan akhirat. Itu orang bertakwa. Dia punya misi akhirat. Dia cari duit, misinya untuk dapat syurga Allah. Dia bekerja, misinya untuk dapat syurga Allah. Dia berolahraga, misinya untuk dapat syurga Allah. Semua untuk akhirat. Walaupun dia buat kegiatan dunia, matlamatnya akhirat. Tidak ada matlamat duniawi. Itu makna orang bertakwa. Itu takrif pertama. Takrif kedua, orang bertakwa itulah orang yang takut dengan Allah. Takut sangat dengan Allah. Bila sebut api neraka, Allah tu mengementar hati dia, takut dia. Baik, sepanjang kita puasa, adakah kita dah dapat benda ni? Ya, adakah kita benar-benar sudah jadi orang yang takut dengan Allah? Ya, kadang-kadang lah sebahagian orang lah, wallahu alam, malam raya dah habis takwa lah. Sebulan punya puasa tu, malam raya tu takwa tu dah habis. Besok pagi Syawal tinggal takwa aja. Ya, malam raya lah kalau kita di kampung lah kan. Macam orang kampung lah kan, kita balik kampung ya. Biasa Ramadan yang terakhir tu memang kita bajet nak buka puasa satu keluarga lah. Itu Pak Long balik, Pak Angah balik, semua pak saudara balik, bawa balik anak. Kita pun jumpa sepupu sepapat kita kan. Tengok tu berkumpul sepupu sepapat ya. Dulu masa kecil-kecil dulu berkumpul okey lah, zaman budak-budak itu pagi-pagi kita mandi dalam besin sama dengan sepupu kita perempuan tu, dua-dua tak pakai baju, betul tak? Masih budak-budak dulu maklum kita mandikan, kita mak kita mandikan anak saudara dia, sama-sama tak pakai baju. Tapi sekarang ni dah besar-besar, sepupu perempuan ni jadi pramugari, sepupu perempuan ni jadi ustazah, kita pula jadi ustaz. Tapi malam raya tu memang berkumpul semua lah, nak berbuka puasa di rumah nenek. Itu. Jadi agaknya bila berkumpul tu boleh jaga ke syariatnya. Tak apalah, masa buka puasa tu jaga lagi lah, masing-masing pakai tudung, betul tak ya? Buka puasa, lepas buka puasa solat maghrib, lepas solat maghrib menunggu waktu peristiharan besok raya ke tidak ya. Zaman dulu-dulu lah kan, sekali penyimpan moho besar raja-raja istihar besok raya, ketika itu melompatlah kita. Nenek pun kata malam ni kita gantung langsir, tak sempat dah ni. Jadi sepupu-sepupu semua jom kita kerja sama, yang cari bulu lemang cari bulu lemang, yang buat ketupat, yang gantung langsir. Yang gantung langsir, yang naik tu yang pegang tangga sepupu lelaki, yang naik tangga pasang langsir sepupu perempuan. Sambil pasang langsir tengok ke atas. Itu
Jadi berlakulah percampuran malam tu, habis kita punya takwa. Puasa sebulan habis gitu je. Ya. Jadi takwa ni tuan-tuan, itu dia. Jadi Allah kata la'allakum tattaqun, bila kamu puasa ni kamu pasti akan dapat takwa. Tapi kita tanya, mengapa kita tak dapatnya? Dalam masyarakat kita tiap-tiap tahun orang Islam berpuasa, tapi bergaduh sama-sama orang Islam, bertikam sama-sama orang Islam. Mana takwanya? Kata puasa dapat takwa. Nampak tu ya? Allah kata la'allakum tattaqun. Tak mungkin kalau kamu puasa kamu akan dapat takwa, kata Allah. Kalau kamu dapat takwa ni, dunia ni akan jadi syurga bagi kamu. Semua orang fitrahnya bersih. Tunggu sekejap azan ni. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Sikit lagi tuan-tuan. Jadi sekarang ni kita berhajat untuk dapatkan takwa tersebut. Para ulama mereka telah meletakkan satu sifir bagaimana ibadah yang kita lakukan tu dapat menjejaki takwa. Ya, mereka telah mengambil ayat yang ke-16 dari surah As-Sajdah yang selalu kita baca hari Jumaat. Apa kata Allah? Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ni pendek, tetapi inilah ayatnya yang kata ulama, kalau diamalkan ayat ini, tuntutan ayat ini, amalan kita akan dapat menjejak takwa. Kalau tak ada ayat ini, maka amalan kita jadi habaan mansur, akan jadi seperti debu yang berterbangan. Itu yang Nabi kata tu, ramai orang puasa maka mereka tak dapat melainkan lapar dan dahaga. Bukan saja orang puasa dapat lapar dahaga, kadang-kadang tahajud, ramai orang tahajud yang dapatnya hanya mengantuk dan letih. Ramai orang berderma yang dapatnya hanyalah hilang duit, tak dapat apa-apa. Ya, sebab apa tu? Sebab ayat 16 surah Sajdah ini kita tak ambil berat. Mari kita tengok ayat ni. Ya, kalau boleh tahun ni biarlah puasa kita berpijak kepada ayat 16 surah Sajdah ini. Apa kata Allah? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ya. Orang-orang yang baik-baik itu, kata Allah, mereka merenggangkan diri daripada tempat tidur. Artinya mereka ni malam kurang tidur lah. Ya, maknanya mereka beramal. Mereka beramal. Baik, itu bagus. Itu tak jadi masalah. Cuma amalan mereka ini, kata Allah dalam ayat ini, orang yang soleh itu, orang yang bertakwa itu, sifat mereka ialah mereka itu malam hari kurang tidur, banyak beribadat pada Allah. Alhamdulillah. Tapi ibadat mereka itu ada 4 perkara yang mengikutinya. Ada 4 perkara dalam ayat ni. Yang pertama apa dia? Yad'una rabbahum. Mereka sentiasa berdoa kepada Allah. Baik, apa makna berdoa kepada Allah kat sini? Maksud berdoa kepada Allah di sini ialah mereka mengharapkan ibadah mereka itu, ya, mereka mengharapkan Allah Ta'ala beri rahmat kepada mereka biar mereka dapat buat ibadah itu. Itu makna dia. Ya, ini yang disebut dalam kitab tasawuf, dia kata apa? Ramai orang beribadat tetapi dalam beribadat jauh daripada Allah. Apa maksud dia? Bila orang itu beribadah, dia rasa ibadah itu datang daripada kemampuan diri dia. Yang ini habis. Dia beribadah, dalam waktu yang sama dia mempertuhankan diri dia. Kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita telah beriman bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mencipta. Kita bergerak ni, semua gerakan itu datang daripada Allah. Kita boleh berpuasa kerana Allah telah memilih kita untuk berpuasa. Kita boleh semayang kerana Allah menggerakkan kita untuk semayang. Semuanya datang daripada Allah. Kan Allah sebut, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang cipta kamu dan apa saja yang kamu buat. Allah buat kamu dan segala perbuatan kamu pun Allah buat. Dalam ayat ni, ini akidah kita. Makna segala yang kita buat semua datang daripada Allah. Jadi bila kita berpuasa ini, bila kita dapat saja berpuasa, jangan sekali-kali kita sangka aku dah jadi orang baik dah. Tetapi hendaklah kita beretikad, aku boleh berpuasa. Kenapa? Karena Allah sudah berbuat baik kepada aku. Terbalikkan. Aku boleh berpuasa kerana Allah sudah berbuat baik kepada aku, dia gerakkan aku untuk berpuasa. Aku boleh berderma kerana Allah telah berbuat baik kepada aku, dia gerakkan aku untuk berderma. Begitu. Minta, ya Allah,
aku pun rahmat daripadamu ya Allah, ya izinkan aku untuk berpuasa ya Allah, beri aku kekuatan untuk berpuasa ya Allah. Kita harap dari dia. Sebab itu Nabi SAW ajar kita dalam berdoa apa dia? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Doa ni Nabi baca. Nabi kan dia ahli ibadah, tapi waktu yang sama dia kata apa? Allahumma a'inna, ya Allah tolong aku ya Allah. Supaya apa? Supaya aku dapat bersyukur kepada engkau, supaya aku dapat buat ibadah yang terbaik untuk engkau. Minta tolong ke Allah. Sebab Nabi tahu bahawa ibadah yang dia buat datangnya daripada Allah. Allah yang menggerakkan dia untuk beribadah. Bila Allah sayang kepada seseorang itu, Allah akan gerakkan orang itu untuk beribadah. Sebab itu dalam ibadah puasa nanti tuan-tuan, jangan sekali-kali datang i'tikad kita, oh aku berjumpa dengan bulan Ramadan, aku sihat, aku boleh puasa. No. Bila masuk bulan Ramadan tuan-tuan, sebab tu sebelum masuk bulan Ramadan, Nabi ajar kita apa? Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Maksudnya aku takkan boleh sampai bulan Ramadan melainkan dengan rahmat daripada engkau ya Allah. Aku takkan boleh jumpa Ramadan melainkan dengan pilihan daripada engkau. Tiba-tiba kita jumpa Ramadan, terima kasih ya Allah kerana engkau telah jumpakan aku dengan bulan Ramadan. Kita rasa bahawa itu kurniaan Allah, bukan kerana kita ni bagus. Dan bila masuk bulan Ramadan, malam tu kita semua ramai-ramai datang buat qiyamul, datang buat tarawih. Ketika kita datang buat tarawih itu, berdiri kita di atas saf tu, jangan sekali-kali kita rasa dah bulan Ramadan aku datanglah. Dah, terima kasih ya Allah, engkau bukan saja telah temukan aku dengan bulan Ramadan, engkau telah mudahkan aku untuk beribadah ya Allah. Kita nampak semua tu hadiah daripada Allah. Malam nanti kita boleh qiyamul lail. Jangan sekali-kali kita sangka dah malam qiyamul lail orang semua pergi, aku pergilah. Jangan. Terima kasih ya Allah, di malam yang sepi lagi gelap ini kau telah pilih aku ya Allah. Terima kasih ya Allah kerana engkau telah pilih aku untuk sujud pada engkau. Kita anggap bahawa setiap yang kita buat semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahmat daripada Allah. Ini yang pertama sekali. Barulah Allah nampak, oh ini hamba aku. Sebab apa? Sebab dia boleh buat ibadat pun dia tak lupakan aku. Dia anggap bahawa itu ialah hadiah daripada aku. Jangan jadi orang sombong. Orang sombong dia boleh beribadah, dia tak nampak pun itu hadiah daripada Allah. Dia nampak bahawa itu kerana kekuatan dia, kerana kesolehan dia. Jangan. Jadi ini yang pertama. Jadi mulai daripada sekarang sampai bulan Ramadan dan sampai bila-bila, sentiasa minta, ya Allah mudahkan aku untuk beribadah kepada engkau ya Allah. Mudahkan aku untuk bangun qiyamul lail ya Allah. Tiba-tiba kita boleh bangun saja, terima kasih ya Allah atas rahmat, inayah dan pilihan kau aku dapat bertahajud malam ni ya Allah. Kita tak nampak pun diri kita. Sebab tu dalam kitab hikam dia kata apa? Tanamlah dirimu di tanah yang hina. Tanam diri kita. Bila kita boleh buat ibadah, jangan bagi nampak diri kita. Nampakkan itu ialah kurniaan daripada Allah. Sebab apa? Sebab apa kena tanam di dalam tanah yang hina? Sebab benih kalau kita semai atas tanah, dia tak kuat. Benih kalau nak kuat macam mana? Korek tanah, tanam di ke dalam. Bagi nampak tanah, benih letak ke dalam. Jangan bagi nampak. Begitulah ibadah kita. Jangan bagi nampak kemampuan diri kita. Yang kita nampak ialah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini langkah beribadah. Baru kita akan jadi Abdullah, baru kita akan jadi hamba Allah. Baru akan hilang ujub dan takabur dalam diri kita. Kalau tidak tuan-tuan, nanti tengah-tengah Ramadan orang semua dah tak ada, kita datang berqiyamul lail, kita akan rasa ujub, hebat aku ni. Ini habis ibadah kita. Sebab itu ulama ajar mesti yad'una, mesti memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku rahmat engkau ya Allah supaya aku dapat beribadah. Tiba-tiba kita boleh beribadah, kita pun ya Allah terima kasih kerana aku telah engkau mudahkan untuk beribadah. Kita nampak itu rahmat daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yad'una rabbahum khaufa. Mereka buat ibadah dalam keadaan takut kepada Allah. Ini perkara kedua yang mesti ada. Kita datang qiyamul lail, kita datang tarawih, rajin mat kau datang. Aku datang ni mat memikirkan bahawa apa bekalan aku nak bawa ke akhirat nanti. Aku dalam zaman muda aku sibuk dengan kerja. Itu. Ni aku pula dah beruban ni 2-3 hari lagi, Allah panggil apa bekalan aku. Aku takutlah jumpa Allah tak ada bekalan. Aku datang le. Begini.
Kita buat ibadah dalam keadaan kita takut kepada Allah. Takut sangat kepada Allah. Kita berpuasa, takut sangat kepada Allah. Nampak tu ya? Sebab tu ibadah puasa ni tuan-tuan, dia mengajar kita untuk takut pada Allah. Siapa bulan Ramadan tuan-tuan masuk tandas orang tak ada minum air, berani buat? Mana berani? Padahal dalam bilik air mana ada CCTV? Ke masjid ni ada CCTV dalam bilik air? Mana ada? Tapi ada orang minum? Tak ada, orang tak berani minum. Sebab apa? Sebab ibadah puasa mengajar kita takut kepada Allah. Jadi sipir keduanya, buat ibadah kerana berasa takut kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, Imam Ghazali ajar kita dalam beribadah, datangkan perasaan takut dalam hati. Nak takut macam mana? Mudah aja kata Imam Ghazali. Gini, contoh kita ambil air semayang. Bila kita dengar azan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Imam Ghazali, kau bayangkan ketika itu sangkakala ditiupkan hari kiamat berlaku. Kita bawa diri kita ke sana. Ya. Hayya 'alas salah, kita bayangkan, ya Allah, sangkakala kedua ditiup, aku akan dihadapkan ke mahkamah Allah. Bawa fikiran kita ke sana. Ya, bawa fikiran kita ketika azan tu, bawa fikiran aku ni akan mati, aku akan dibangkitkan nanti di akhirat. Bila sangkakala kedua ditiup, aku akan dibawa ke mahkamah Allah. Kita pun anggaplah azan itu bagaikan sangkakala. Bila takut tuan-tuan sangkakala tu, kita pun tinggalkan gebar kita, tinggalkan selimut kita, takut, pergi ambil wudu. On the way pergi datang ke masjid tu, jangan pasang radio klasik. Itu, jangan pasang radio apa-apa. Kita pada ketika itu bayangkan, beginikah nanti aku akan berjalan ke padang mahsyar Allah. Ya Allah, hari ini aku berjalan pergi ke rumah Engkau ya Allah. Nanti ketika aku berjalan ke padang mahsyar-Mu ya Allah, untuk diadili bagaimana keadaan aku. Sebab itu Nabi ajar apa dia? On the way pergi ke masjid itu, baca doa cahaya. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika. Ya Allah, berikanlah hati aku hati yang bercahaya, telinga aku telinga bercahaya, mata aku mata bercahaya bila aku bangun di padang mahsyar nanti. Kita bayangkan, ajak diri kita untuk bayangkan benda itu. Kalau kita boleh mengangan-angankan dunia, mengapa kita tidak boleh membayang-bayangkan akhirat? Jadi bila kita ambil wuduk, masa kita basuh muka, bawa diri kita ke akhirat. Ketika basuh muka, ya Allah, muka ini biarlah bercahaya ya Allah bila bangun di padang mahsyar nanti ya Allah. Boleh basuh tangan ya Allah, biarlah tangan kanan ini yang boleh menerima buku suratan amal ya Allah, jangan tangan kiri ini ya Allah. Jadi kita sentiasa berdialog untuk bawa rasa takut. Jadi kalau kita tak bawakan rasa takut ini, maka habislah amalan kita. Akhir sekali amalan kita jadi apa? Hanya jadi amalan untuk melengkapkan rukun dan syarat. Itu je. Dia tak ada ruh dekat dalam tu. Ya, jadi datangkan perasaan takut dalam bulan puasa. Takutkan Allah, bimbangkan Allah, ingat api neraka Allah, ingat balasan Allah. Ini syaratnya. Ya. Jadi kalau beginilah tuan-tuan, saya yakin tarawih kita 30 hari akan penuh semua. Tapi kita itulah, bila Ramadan, satu Ramadan, memang pihak AJK Masjid pening kepala ni, rancang bagaimana nak besarkan masjid lagi. Sebab dah sampai ke jalan, baru bentang kita kerja 15 Ramadan, tengok dah tak ada orang, tak jadi. Sebab apa? Sebab separuh daripada orang datang dia. Sebab apa tu? Sebab datang beribadah bukan kerana takutkan Allah. Datang beribadah kerana apa? Kerana ini Ramadan. Kau tak tahu ke ni Ramadan, jomlah kita bertarawih. Dia tak ada rasa ibadah itu kerana takutkan Allah. Baik. Seterusnya apa dia? Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Dan mereka buat ibadah dalam keadaan tamak. Apa makna tamak? Dalam keadaan tamak, halupa terhadap ganjaran Allah. Itu dia. Ya, manusia kita nak ya Allah, aku dah lah tak ada apa-apa ya Allah, aku harapkan dengan qiyamul lail aku buat ni ya Allah akan dapat menutup kesalahan aku yang dulu. Ya Allah, aku dah tak ada apa-apa ya Allah, ya, amalan pun tak ada ya Allah, harap dengan Ramadan ni, puasa ni Allah akan dapat menjadi pembela aku di akhirat nanti. Kita mengharapkan begitu. Ini mana tama', mengharapkan ganjaran Allah dalam ibadah yang kita lakukan. Dan ganjaran itu janganlah sekali-kali ganjaran duniawi. Mudah-mudahan bila aku puasa ni Allah tender lepas Ramadan ni dapatlah ke aku. Janganlah gitu. Itu. Jangan fikir dunia ni buang dah. Itu, kita semua dah dekat ni dengan akhirat.
Kan? Jadi kita beribadah karena tamakkan ganjaran Allah. Sebab itu para ulama kata apa? Setiap kali kita lepas beribadah, tutup mata, bayangkan ketika itu kita sedang mendapatkan, kita sedang meraih ganjaran yang Allah Taala janjikan. Rasakan begitu. Ya, kemudian akhir sekali, yang ni penting. Apa dia? Dia teman sambung, yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini yang keempat. Setelah dia beribadah, penutupnya ialah mereka menginfakkan harta mereka ke jalan Allah. Sebab itu dalam ibadah puasa, penutupnya ialah zakat fitrah. Sebab dia kena ada 4 syarat tu. Pertama, harapkan rahmat Allah. Yang kedua, buat ibadah kerana takutkan Allah. Yang ketiga, buat ibadah kerana nakkan ganjaran daripada Allah. Yang keempat, mereka itu menafkahkan harta ke jalan Allah. Kita boleh semak, kalau nak ibadah kita benar-benar berkesan, jadilah orang yang pemurah, sentiasa bersedekah. Tapi kalau kita makin beribadah, makin kedekut tu kuat sangat, kita kena semak balik ibadah kita tu jadi apa. Ya, jadi ini 4 perkara Allah Ta'ala dah tunjukkan kepada kita dalam ayat ni. Kalau kita nak ibadah kita itu jadi ibadah yang memberi kesan kepada diri kita, last sekali mesti infak kepada Allah. Sebab itulah kalau kita faham ayat ni, saya rasa tong masjid memang tiap-tiap minggu bila buka tu, buka pintu je duit bertebarai keluar. Ada tak berlaku kat sini? Buka je bertebarai keluar. Sebab punya banyak ada. Sebab apa? Sebab orang faham lepas beribadah penutupnya kena infak. Lepas beribadah penutupnya kena infak. Ni Allah dah susun dah. Nampak tu? Ya. Waktu kita tengok kawan-kawan kita yang faham ayat-ayat ni, lepas dia semayang, kita tengoklah dia mesti pergi dekat tong masjid, dia mesti letak 10 sen, 20 sen letak. Sebab apa? Walaupun 10 sen, kita telah memenuhi ayat yang ke-16 daripada surah As-Sajdah. Penutup ibadah ialah infak ke jalan Allah. Jadi jangan lupa tuan-tuan, insya-Allah bulan Ramadan nanti kita bawa ayat yang ke-16 ini bersama-sama dengan ibadah kita. Apa yang saya terangkan tadi itu hanyalah 1% daripada kefahaman keseluruhan ayat itu. Yang lebihnya tuan-tuan tolonglah baca dalam kitab-kitab tafsir, ya. Tengok apa kupasan ulama pada ayat yang ke-16 dari surah As-Sajdah ini, yang sangat penting untuk kita fahami sebelum kita memulakan mana-mana ibadah yang kita lakukan. Ya. Jadi saya rasa itu sajalah yang dapat saya kupas malam ni. Tak sempat nak kupas tentang tafsir sebab kita road to Ramadan, jalan untuk menuju Ramadan ni. Jadi masing-masing dah tak sabar, kita terus berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita, dalamnya ada 1 juta kebaikan insya-Allah, ya. Jadi mana-mana yang belum qada puasa, qadalah cepat, ya, sempat lagi ni, ya tu. Mana yang belum bayar fidyah, takut-takut tak bayar bulan tahun depan dia berganda lagi. Dan mana-mana yang ada berselisih faham adik-beradik, sebelum masuk Ramadan ni cepat-cepatlah hantar mesej minta maaf, ya. Sebab kalau kita puasa banyak pun, kita bergaduh adik-beradik, kita bergaduh jiran tetangga, ya. Nabi kata apa? La yadkhulul jannah qati'un, takkan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim, ya. Jadi ni pesanan untuk saya lah. Saya pun banyak juga berbalah tuan-tuan. Kita penyokong Liverpool, ya, balah dengan MU, betul, ya. Jadi kita berdamai, ya, kita berdamai, ya, itu. Sebab kalau kita tak berdamai, nanti puasa kita habis gitu je tuan-tuan, habis gitu je, ya. Mana yang ada perasaan dengki dalam hati, cepat-cepatlah buang dengki tersebut. Sebab Nabi kata apa? Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab, kama qala Nabi. Hasad, dengki itu memakan amal-amal kebaikan kamu seperti mana api memakan kayu-kayu yang kering. Jadi kalau ada hasad dengki, jom kita buang benda tu sebelum masuk bulan Ramadan nanti insya-Allah, ya. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, ya, yang dapat memberatkan timbangan amal kita bila ditimbang depan Allah Ta'ala nanti insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada, walhamdulillahi rabbil alamin.